Kita duk puasa qada untuk niat kita saja, aku puasa qada esok hari berserta sunat kerana Allah Ta'ala. Duk niat puasa qada, apa salahnya kalau sesekali kita niat puasa qada untuk mak kita ke, yang meninggal lah, dengan syarat meninggal dulu. Untuk mak kita ke, untuk ayah kita ke, untuk suami kita ke yang telah meninggal dunia. Boleh? Perempuan semangat sikit pagi ni. Walaupun bukan nama Nur Hafizah, tapi hanya sekadar nama Fadilah, tapi kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar muslimat semua? Dah sarapan ke belum? Ada mesti tanya soalan tu, mesti ada dua jawapan. Ada sebahagian yang dah, ada sebahagian yang belum. Pihak pengurusan take note. Baik. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Sebenarnya Ustazah gementar juga bila pengurusi majlis mulakan dengan pantun. Ligat dalam kepala ni. Macam manalah nak balas ni? Lintang pukang kalau Ustazah balas. Jadi ambil langkah selamat, biarlah tak payah balas. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustazah terfikir bila pusing je tengok banner. Ustazah ingat muka Ustazah Nur Hafizah. Bila pusing, bila masa pihak masjid ni cari muka Ustazah? Sedangkan Ustazah dapat semalam Ustazah pergi rumah Ustazah Nur Hafizah lepas Ustazah kuliah, pergi hantar buku sebab Ustazah minta pinjam buku tentang puasa daripada Ustazah. Pergi rumah hantar. Bila pergi rumah hantar, Ustazah telefon, Ustazah Hafizah kata minta maaf tak boleh jumpa akak, dia kata. Jadi Ustazah gantung je lah kat pagar. Rumah kami berdekatan je. Kemudian malam tadi Ustazah Nur Hafizah beritahu kesihatan kurang memuaskan. Tapi tak confirm lagi untuk ganti. Celik mata subuh tadi, terbuka handphone, kena ganti. Di mana tak tahu, tajuk apa belum pasti. Tapi oleh kerana kawan, tak apalah terima dulu. Dan akhirnya dapat banner Ustazah Nur Hafizah. Dia bagi banner Ustazah Nur Hafizah. Itu yang Ustazah pelik. Bila masa tukar jadi banner lain pula. Jadi, inilah jadual Allah. Walaupun Ustazah tahu dalam hati perempuan berkobar-kobar, berbunga-bunga. Lepas ni, baju, jubah ke baju kurung, setrika seminggu dah. Sebab apa? Sebab nak bergambar dengan Ustazah Hafizah. Alih-alih tengok muka ni, lain orangnya pula. Tapi mudah-mudahan puan-puan dapat menerima kehadiran Ustazah. Sebagai Ustazah adalah sebagai guru sekolah. Dan ada di kalangan yang datang ni adalah yang belajar dengan Ustazah di Masjid As-Salam di PJ. Ustazah mengajar di sekitar masjid di KL dan Selangor, juga pejabat kerajaan dan swasta. Kebetulan hari ini maklumlah sekolah cuti, Ustazah menganggur. Maka itu sebabnya tak apalah, datanglah di sini walaupun ini first time Ustazah sampai. Dan inilah sekali lagi Ustazah sebut jadual yang diatur oleh Allah. Barangkali sejak azali lagi. Kita tak lahir lagi. Jadual itu telah Allah susun, iaitu pada tarikh hari ini. Bila? 22 Februari. Jadual asal Ustazah Nur Hafizah adalah Ustazah Fadilah.
Hanya kita saja yang tak tahu jadual tu. Jadi mudah-mudahan dapatlah menerima kehadiran ustazah, dan mungkin ustazah pun sebenarnya malu-malu kucing juga bila berhadapan dengan perempuan. Sejuk tangan. Tak tahulah sejuk tangan ni aircon ke, gementar ke. Jadi mudah-mudahan inilah bibit-bibit pertemuan pertama kita. Puan-puan yang dikasihi sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang bersusah payah mencari jalan untuk mendapatkan walaupun sekejap ilmu, Allah akan mempermudahkan kita jalan untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sebab dengan ilmu itulah kita dapat tahu mana halal, mana haram, mana sah, mana batal, mana wajib, mana sunat, mana makruh. Jadi mudah-mudahan perkongsian ilmu pada hari ini, apa yang kita dah tahu dapat memantapkan. Apa yang kita dah tahu tetapi tidak sempurna dapat menyempurnakan. Apa yang kita tak tahu dapat memberitahu kepada kita sebagai panduan pada kita dalam melayari puasa Ramadan yang insya-Allah tak lama lagi untuk kita hadapi. Baik. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ustazah nak kongsi. Rasulullah sebut, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la an taqdu tata'allama baban minal ilmi khairul laka min an tusalli mi'ata rak'ah." Wahai Abu Dzar, kalaulah kamu datang dapat belajar satu bab ilmu. Apa dia bab kita? Wanita dan puasa. Itu adalah lebih baik daripada kamu solat sunat 100 rakaat. Kita duduk semayang sunat 100 rakaat tu, kita datang dalam majlis ni lebih kurang 1 jam ke 1 jam setengah, dapat tahu daripada yang tak tahu, dapat lebih faham daripada yang mungkin sebelum ini samar-samar, lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Kemudian Rasulullah kata apa lagi? Wala antaqdu fatu'allima baban minal ilmi ummila bihi aw lam yu'man khairul laka min an tusalli alfi raka'ah. Dan sekiranya kamu mengajar pula ilmu yang kamu dapat. Hari ini mungkin kita tahu mana sah, mana batal, mana boleh, mana tak boleh. Kemudian kita cuba sampaikan pada orang lain. Sama ada orang lain yang kita cuba sampaikan itu, dia beramal ataupun tidak, itu nombor 2. Yang penting mulut kita dah menyampaikan. Itu adalah lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Jadi, banyak kelebihan-kelebihan dalam mempelajari ilmu. Baiklah puan-puan, insya-Allah tajuk yang diberikan oleh ustazah kepada ustazah hari ini ialah wanita dan puasa. Bila sebut wanita dan puasa ni, khususnya ialah puasa Ramadan. Banyak kes-kes yang berkaitan dengan wanita. Apa keadaan kalau haid tak ganti-ganti puasa Ramadan sampai bawa bertahun-tahun? Ataupun asal Ramadan bersalin. Asal bersalin Ramadan. Macam mana ni? Bulan lepas 30 hari bersalin. Tak puasa dah. Ingat nak boleh qada. Tahun lepas punya. Tahun ni pula bersalin pula. Setiap tahun. Macam manalah nak qadanya. Ataupun kita membincangkan dalam bab haid yang sekejap datang, sekejap tak datang. Itu yang selalu berlaku pada soalan Ustazah jam telefon. Bila time Ramadan, isu haid. Maka sebab apa? Sebab mungkin bulan Ramadan tu cara pemakanan dia berbeza kot. Jadi haid pun dia terkejut. Maka dia jadi laluan berbeza. Ataupun kita membincangkan pasal Ramadan apa lagi? Iaitu yang berkaitan dengan darah-darah yang lain. Contoh, pecah tuban, tumpah darah. Tapi tak bersalin lagi. Maka banyak isu-isu yang berkaitan dengan wanita, terutama yang jatuh dalam kes ataupun ketika kita sedang berpuasa. Baik, puan-puan yang dikasihi sekalian. Bila sebut pasal puasa, apatah lagi Ramadan yang tak lama lagi kita nak masuk ni.
Maka untuk masuk dalam bulan Ramadan mesti ada ilmu. Bukan sekadar alah tahu dah. Ramadan itu tak makan, tak minum. Easy. Cakap orang putih pagi-pagi ni. Mudah aja, tak makan dan tak minum. Memang betul, puasa bukan semudah tak hanya sekadar tak makan dan tak minum. Tetapi kita nak tahu puasa kita itu ialah mengikut kehendak Allah. Itu sebab Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Apa yang Allah kata? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan, ditetapkan pada kamu untuk berpuasa seperti mana telah ditetapkan pada umat-umat sebelum kamu. Apa tujuan untuk kita berpuasa tu? Bukan sekadar makan dan minum, bukan itu sekadar itu yang Allah nak. Tetapi Allah nak hasil daripada puasa itu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan hasil daripada didikan kerana kita berpuasa, lahirlah kita jadi orang yang bertakwa. Bila sebut pasal takwa pula, apa dia maksud takwa? Takwa itu ustazah nak hurai satu persatu terlalu banyak. Tapi dalam bahasa yang mudah, istilah yang mudah, yang selalu ustazah sebut, takwa itu ialah kita tengok dari segi akhlak kita. Kalau dalam bulan Ramadan, jaga adab-adab. Nak mengumpat si minah takut, jaga ni. Tapi bila masuk satu Syawal, pergi sembahyang raya, ustazah pinjam nama ni, Leha, hari tu aku nak cerita pasal Minah tapi puasa Ramadan. Hari ni kita dah tak puasa dah. Ni aku nak cerita pasal Minah pasal tarawih hari tu. Ni kita cerita ni. Aku nak cerita pasal Minah. Hari tu aku nak cerita pasal tarawih. Teruk Minah tapi aku takut kita puasa Ramadan. Lepas Ramadan, dia rasa macam kandang Ramadan tu, penjara Ramadan tu bebas. Maka bulan Syawal bermulalah dia mula bawa cerita dah. Maka itu sebab Rasulullah sebut Rabbas saim laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa pun puasa dia, melainkan lapar dan dahaga. Memang betul masa kita sedang puasa Ramadan, adab, tata tertib, cara cakap semua kita jaga. Sebab kita tahu aku sedang berpuasa. Tetapi kadang-kadang kita terlupa bahawa lepas Ramadan kita rasa tak perlu dah nak jaga semua-semua tu. Sebab apa? Sebab dah lepas dah Ramadan. Salah sebenarnya. Apa yang dididik dalam kita dalam bulan Ramadan, jaga mata, jaga makan, jaga pendengaran, jaga segala-galanya, bukan sekadar kandang Ramadan, tetapi ia keluar daripada lepas Ramadan, itu nak tengok hasil Ramadannya. Kalau Ramadan, macam kita pergi umrah, macam kita pergi haji, Pak Arab pijak kaki, astaghfirullahalazim, sabar. Sabar itu indah. Contohnya lah. Kita duduk satu bilik dengan kawan kita. Masa asal pergi je Masjidil Haram, ajak pergi tandas. Perempuan, tandas tu jauh perempuan. Masuk Masjidil Haram ni kita nak sembahyang sunat, nak iktikaf, nak itu, nak ini. Leha, jomlah teman, jomlah pergi tandas. Hati ni nak mendidih tapi astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Aku duduk di Mekah. Kita ni sabar ni. Tak apa, jom kita tandas. Mulut ni manis ni. Tapi hati ni astagfirullah. Balik Malaysia, naik kapal terbang. Sampai KLIA, aku nak cerita bagi. Kawan sebilik tu, ya Allah menyusahkan betul. Mulalah buka cerita tu. Mula dah buka cerita. Tapi masa di Mekah tak. Teman dia pergi sana, pergi sini. Setiap kali pergi Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, ajak pergi tandas. Batal wuduk tak berhenti. Kita ni dah dapat duduk di soft depan dah ni. Pergi juga teman. Confirm kita akan pergi teman ke tandas tu. Jauh macam mana pun. Senyum, sengih, manis je muka waktu tu. Sampai KLIA dah mula buka cerita dah. Bermaksud gagal takwa kita masa di haji ataupun umrah. Jadi takwa tu antara bahasa lain yang senang kita faham ialah akhlak, sikap, perangai. Jadi
akhlak dalam Ramadan bukan berhenti di Ramadan sahaja. Tetapi akhlak dalam bulan Ramadan, siapa yang boleh bawa akhlak yang baik selepas Ramadan, itulah pendidikan yang sebenar yang ada pada Ramadan. Akhlak masa pergi haji dan umrah bukan ada sekadar di Mekah, di Madinah saja. Tetapi akhlak sebenar masa pergi haji dan umrah itu nak ditengok makbul ataupun tidak ibadah kita masa haji umrah, masa Ramadan, dilihat setelah kita balik daripada haji umrah. Kalaulah sikap kita duk macam tu lah juga sebelum haji, cuma baik waktu haji umrah aja, cuma baik dalam bulan Ramadan je, keluar Ramadan kembali kepada asal kita, bermaksud Ramadan ke, haji ke, umrah ke, maka belum lagi dapat membentuk kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa kerana Allah SWT. Jadi poin besar dalam kita berpuasa, kenapa Allah suruh kita berpuasa, bukan sekadar Allah suruh kita berpuasa tak makan tak minum, bukan sekadar untuk kita faham bahawa untuk memahami penderitaan orang yang tak makan tak minum, tetapi Allah nak hasil daripada puasa kita, tak kisahlah puasa Ramadan ke, puasa sunat ke, puasa qada ke, Allah nak tengok ialah akhlak. Akhlak di mana? Akhlak itu ada pada nilai takwa. Baik, puan-puan yang dikasihi sekalian, Ustazah masuk pula dalam bab cerita pasal puasa. Bila sebut pasal puasa, Ustazah nak combine dua-dua ni, sebab sekarang ni masih lagi dalam aura puasa sunat, dan nanti kita akan masuk dalam puasa Ramadan. Jadi Ustazah akan masuk sunat Ramadan, sunat Ramadan. Baik, dalam isu sekarang ni, kita puasa sunat dan kita orang perempuan tak boleh lari daripada puasa qada, betul? Kalau orang lelaki dia tak ada masalah. Kalau sunat Syawal je dia. Kalau nak puasa sunat Rejab Syakban, itu je yang dia ambil sunat Rejab Syakban. Puasalah 10 Muharram ke 9 Zulhijjah ke apa ke, sunat semata-mata. Sebab dalam isu qada dia kurang. Tapi kita dah nama pun perempuan, maka tak dapat lari daripada isu qada. Sekarang persoalannya ialah, boleh tak nak puasa qada beserta puasa sunat? Atau perlu puasa sunat asing, qada niat asing, maksudnya hari lain-lain. Qada puasa hari lain, sunat puasa hari lain. Atau boleh di hari yang sama puasa qada beserta puasa sunat. Baik, secara umumnya Ustazah nak cerita bahawa di sini ada dua pandangan. Ada dua pandangan, iaitu pandangan ulama yang menceritakan, pertama, kalau nak puasa qada hari lain, puasa sunat hari lain. Itu pandangan yang pertama. Itu pandangan yang pertama, puasa qada niat hari lain, puasa sunat niat hari lain. Jelas yang pertama tu? Tak apa perempuan, kita buat tak formal tak apa. Tapi bukan tak formal tu berlari sana sini, tidaklah. Baik. Yang kedua, pandangan yang kedua kata boleh puasa qada dengan sunat hari yang sama. Maksudnya niat sahaja aku puasa qada beserta sunat esok hari kerana Allah Ta'ala. Ada dua kan pandangan di situ. Ustazah tak nak kita ni ada berbalah. Yang jenis rajin puasa, dia nak puasa qada asing, sunat asing. Dia tuduhlah orang yang puasa, Ustazah bila lama sikit dia keluar bahasa ibunda. Agak-agak dapat tahu tak bahasa ibunda Ustazah apa dia? Dapat teka ke tak? Walaupun Ustazah berpura-pura untuk mencakap KL, dia akan keluar bahasa Kedah. Baik. Ada orang yang berpuasa qada asing, dia jenis rajin puasa. Qada dia boleh puasa asing, tak ada masalah. Ni kita cerita terutama kita perempuan lah ni. Sunat puasa asing. Tapi jangan tuduh, jangan tunding jari pada orang yang berpuasa qada, dalamnya sunat tak sah. Yang ni tuduh kau ni tak sah, yang ni tak sah, lah remove, left group. Walhal di situ ada khilaf. Siapa yang jenis rajin puasa qada asing, sunat asing, silakan. Ada orang yang jenis tak ada masalahnya puasa qada asing, sunat asing. Tak apa, qada hari lain, sunat hari lain. Maka silakan. Tapi ada orang yang jenis mungkin pekerjaan dia agak berat, mungkin dengan anak kecil lagi nak kena urus, ataupun mungkin ada orang yang dalam bab puasa memang masalah problem.
Yalah, Ustazah percaya kita puasa sunat ataupun puasa qada bukan time Ramadan ujian lagi besar. Sebab apa? Sebab nampak air mango, air sirap, air temikai tepi jalan je. Kalau puasa Ramadan tak apa. Semua orang tutup kedai. Tapi puasa yang bukan Ramadan bukan di bulan Ramadan ni, dugaan besar. Jadi ada setengah orang yang puasa qada, terpaksa puasa qada, niat sekali sunat dalam hari yang sama. Maka tak ada masalah. Dia buatlah yang tu. Faham tak? Ada orang yang susah nak puasa. Nak dapat satu-satu hari puasa, subhanallah. Sahur seminggu dah. Pukul 5 sahur, pukul 5 sahur, pukul 5 sahur. Tapi pukul 11 buka puasa. Pukul 11.05 esoknya buka puasa lagi. Nampak pula yang tu, makanan sedap-sedap buka puasa lagi. Payah nak dapat setiap hari puasa dia. Maka bagi dia nak ambil puasa qada, dalamnya puasa sunat. Maksudnya sahaja aku berpuasa qada esok hari, sahaja aku berpuasa qada beserta puasa sunat esok hari kerana Allah Ta'ala. Silakan. Jelas tak puan-puan? Yang tak nak, masing-masing buat 2 tim left group. Last tajuk grup geng puasa qada asing sunat asing. Yang ni grupnya geng puasa qada beserta sunat. Tak kawan dah tu. Maka tak nak, yang tu tak nak. Jelas ya? Atau mungkin suatu hari nanti datang kemampuan kita nak buat qada asing sunat asing, tak ada masalah. Ada hari yang kita rasa tak mampu sangat nak qada asing sunat asing, kita buat puasa qada dalamnya sunat. Silakan. Jelas di situ? Okey. Yang kedua, sebab cikgu sekolah dia akan tanya, faham? Tu dia PL cikgu sekolah tu tak habis-habis. Baik. Yang kedua ialah dari segi niat. Dari segi niat puasa, antara puasa qada dengan puasa sunat. Kalau kita niat puasa sunat sahaja, tak campur ni qada ni, kita nak puasa sunat sahaja, maka niat puasa sunat boleh pada waktu malam. Bila Ustazah sebut istilah malam tu apa dia? Bermula daripada azan maghrib, expired dia ialah sebelum azan subuh. Kalau kita niat puasa sunat semata-mata, tak ada campur dengan puasa qada. Kalau kita niat puasa sunat saja, boleh kita niat pada waktu malam dan boleh kita niat pada waktu siang selagi tak masuk waktu zuhur. Okey? Ni kena dengar habis-habis, jangan tidur lagi. Selagi tak masuk waktu zuhur, dan yang kedua ialah selagi tak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jangan pukul 7 terhentam roti canai 3 biji. Mak rasa pukul 12 ni mak kenyang lagi. Ustazah Fadilah hari tu kata boleh niat puasa sunat. Maka tak boleh dah. Sebab apa? Kita dah makan. Kita dah kena makan. Ustazah sebut pula. Sebab ada yang tanya, Ustazah kata selagi kita tak makan. Ustazah kalau minum saja tak makan? Sama lah tu. Ustazah kena sebut dua-dua. Selagi kita tak makan dan tak minum, tak melakukan perkara yang membatalkan puasa, siang tu nak niat puasa sunat, boleh. Selagi tak masuk azan zuhur. Nak niat dia macam mana? Kita daripada mula beranak dulu sampai ke besar, kita niat saja aku puasa esok hari. Jam dah pukul 11 pagi dah. Jangan duk niat saja aku puasa sunat esok hari. Bila lagi nak puasa? Esok hari. Maka niat saja aku puasa sunat kerana Allah Ta'ala. Boleh. Ustazah kalau nak sebut saja aku puasa sunat hari ni kerana Allah Ta'ala, boleh. Nak sebut hari ni pun boleh, tak nak sebut hari ni pun tak apa. Saja aku puasa sunat kerana Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab pernah berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu hari balik, tanya Sayyidatina Aisyah, ada tak makanan hari ni? Maka Rasulullah kata hari ni tak ada. Sayyidatina Aisyah kata tak ada makanan. Maka Rasulullah kata aku berpuasa. Terus niat puasa. Apa Rasulullah puasa apa tu? Jawapannya ialah puasa sunat. Jadi katakanlah manalah tahu mana 10 Muharram ke apa ke, kita tak niat pun malam tu. Tiba-tiba kawan kata, "Hai, kau tak puasa ke hari ni 10 Muharram?" Sesedar kita tak makan apa-apa lagi daripada subuh tadi, tak minum apa-apa pun daripada subuh tadi, tak buat lagi perkara yang membatalkan puasa. Boleh kita tu niat puasa sunat. Tapi sebelum zuhur, jangan asar pukul 6, pukul 5.30 baru nak niat puasa sunat, tak aci dah waktu tu. Jadi sebelum zuhur. Jelas ya? Itu kalau puasa sunat sahaja.
Sekarang kalau kita puasa qada beserta sunat ataupun kita puasa qada sahaja, waktu niat mestilah pada waktu malam. Samalah dengan puasa Ramadan pun. Maka niat mestilah pada waktu malam. Apa dia yang disebut sebagai malam? Bermula daripada azan maghrib sehingga sebelum azan subuh. Jangan asar tu niat siap-siap, ustazah takut lupa maghrib ni nak pergi tarawih. Asar tu ataupun sambil-sambil tunggu makanan buka puasa tu, niat untuk esok siap-siap lah. Yang tu tak boleh. Dia kena azan maghrib dulu sehingga sebelum azan subuh. Itu waktu kalau kita niat nak puasa qada beserta sunat ke, ada je nama qada, ataupun kita nak puasa Ramadan, ataupun kita nak puasa nazar. Sebab dia termasuk puasa wajib. Yang termasuk puasa wajib ni ialah puasa Ramadan, tentulah. Puasa qada untuk Ramadan, tentulah. Puasa nazar dan puasa kafarah. Itu geng puasa wajib. Jadi untuk niat puasa wajib mestilah berlaku pada waktu malam. Okey. Seterusnya ni ustazah campur perbahasan ni antara puasa zaman tak Ramadan dengan puasa Ramadan. Dalam bulan Ramadan pula, boleh tak kalau kita nak niat Ramadan, niat sebulan? Kita niat sebulan. Maksudnya masuknya satu Ramadan sahaja aku berpuasa sebulan. Di bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jawapan dia ialah boleh. Itu adalah mazhab Maliki. Namun walaupun kita dah niat sebulan, menurut mazhab Syafi'i wajib kena niat pada tiap-tiap malam juga. Walaupun niat sebulan tu, kita niat dah masuk malam pertama tarawih tu, masuk malam pertama nak sembahyang tarawih tu, maka kita niat saja aku berpuasa sebulan di bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey, dah niat dah sebulan. Walaupun niat sebulan, menurut mazhab Syafi'i, maka wajib kita niat juga pada tiap-tiap malam. Jelas ya? Habis tu apa tujuan niat sebulan? Niat sebulan itu tujuannya ialah untuk backup, top up, tampung. Apa lagi nak guna? Kalau ada malam-malam tertentu, kita terlupa niat. Kita terlupa niat. Manalah tahu lepas buka puasa, semayang maghrib, lepas semayang maghrib, tunggu sekejap, isyak. Tarawih pun tak pergi. Tidur, jaga pukul 7 pagi. Tak niat apa dah. Maka niat yang sebulan itulah dia untuk cover balik niat yang kita tak niat pada waktu malam tersebut. Jelas ke? Okey. Ustazah pergi pula kepada isu yang keseterusnya. Iaitu, nak ambil isu apa Ustazah pergi kepada isu yang bersetubuh. Ni tak ada yang bawah 18 tahun. Bersetubuh pada malam bulan Ramadan. Pada waktu malam tu bersetubuh. Jadi bila bersetubuh pada waktu malam, sekarang ni persoalannya tak sempat nak mandi wajib sebelum azan subuh. Jaga-jaga lambat. Nak sahur dulu kah ataupun nak mandi wajib dulu? Dah lambat ni, terpaksa buat dua pilihan ni. Kalau sahur dulu, confirm tak sempat mandi wajib. Kalau mandi wajib dulu, confirm tak sempat sahur. Jadi dia pun sahurlah dulu. Makan sahur itu, ini. Azan subuh. Lepas azan subuh, barulah mandi wajib yang jima' semalam tu. Malam tadi tu. Maka hukumnya sah tak puasa tu? Jawapan dia sah puasa tersebut. Ustazah, kalau tak mandi wajib lagi dah pukul 4 petang dah Ustazah. Maka puasanya sah tapi berdosa. Subuh tak semayang, zuhur tak semayang, asar kata pukul 5 pun nak mandi. Asar pun tak semayang. Jadi bila buat maksiat tak solat tu dengan puasa, agak-agak memang puasa sah, tapi pahala dapat tak? Tak dapat. Macam orang buat maksiat, orang mengumpat bulan Ramadan. Mengumpat pompang. Batal tak puasa mengumpat? Tak batal. Tak batal, sikit pun tak batal puasa. Tapi pahalanya kosong. Sebab Rasulullah kata betapa ramai yang puasa, tapi tak dapat apa-apa, melainkan lapar dan dahaga saja. Jadi itu cerita kalau bersetubuh. Sekarang cerita haid pula. Dia haid. Dan haid dia tu, dia bangun sahur, darah haid dia dah berhenti dah. Ini cerita darah haid berhenti sebelum azan subuh. Jelas ya? Darah haid berhenti dah. Manalah tahu anak menantu kita tanya, mak, haid dah berhenti dah ni, tak ada darah dah. Tapi persoalannya kalau alung mandi wajib dulu tak sempat sahur.
Tapi kalau Along sahur dulu tak sempat mandi wajib. Cerita macam hadas besar tadi, junub tadilah. Tapi confirmkan haid tu dah berhenti sebelum azan subuh. Dah berhenti dah. Tapi terpaksa buat antara dua ni, terpaksa pilih satu yang nak diutamakan dulu. Sebab kalau mandi wajib yang haid tu, confirm sahur tak sempat. Kalau makan sahur dulu, confirm azan subuh, mandi wajib tak sempat. Jadi persoalannya ialah, kalaulah makan sahur dulu, kemudian lepas tu azan subuh. Mandi wajib selepas azan subuh ni, haid ni. Tapi haid tadi berhenti bila? Sebelum azan subuh. Maka dia mandi wajib selepas azan subuh. Maka jawapan dia sah puasa di hari itu. Jelas? Sebab syarat sah puasa ialah bukan mandi wajib, iaitu berhenti darah haid. Jelas ya kat situ? Manalah tahu, ini soalan bukan untuk kita. Ustazah cerita pasal haid, makcik tak ada haid dah Ustazah, macam mana ni? Ya, betul. Tapi kita nak cerita tu adalah untuk apa? Anak menantu kita yang tanya kita ni. Mereka akan jadi kita ni bahan rujukan. Manalah tahu mak macam mana ni, Along dah berhenti dah darah haid. Tapi masalah Along ni, kalau Along makan sahur sekarang, tak sempat dah nak mandi wajib. Tapi kalau Along mandi wajib dulu, tak sempat makan sahur. Jadi boleh mandi wajib selepas azan subuh. Jadi puasa di hari tu boleh diteruskan sah. Jelas isu ni? Okey. Kita masuk kepada isu yang seterusnya pula. Sebab Ustazah kena pusing-pusing sebab nak ambil isu perempuan, tajuknya perempuan. Jadi seterusnya ialah persoalan pula, ialah berkaitan dengan perempuan yang mengandung, yang keluar darah ketika dia sedang mengandung. Tak kiralah darah sikit, darah banyak, ataupun dekat-dekat dia bleeding, ataupun dia dekat-dekat nak bersalin, keluar air tuban ke, keluarlah tanda-tanda apa-apa pula. Tapi anak tu masih dalam perut. Anak tak keluar lagi. Anak dalam perut. Jadi Ustazah nak cakap dari segi fiqah. Selagi anak tu dalam perut, anak tu tak keluar lagi, adakah darah yang keluar dah mula keluar sikit-sikit tu? Adakah itu dikira sebagai darah nifas? Jawapan dia tidak. Darah itu tidak lagi dikira darah nifas. Sebab yang dikira sebagai darah nifas ialah darah yang keluar selepas anak selamat keluar. Anak dah keluar, darah yang follow keluar selepas tu, barulah itu dikira sebagai darah nifas. Adapun darah yang keluar yang anak tu duduk dalam perut lagi. Tapi adalah yang pecah, yang keluar lendir campur darah, yang pecah tuban sikit-sikit, contohnya lah. Nak cerita dari segi hukum fiqah dalam bab puasa, puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal. Manalah tahu azan maghrib 7.30, keluar tanda pukul 7.15. Sakit tak? Tak sakit pun. Larat tak nak terus puasa? Larat mak. Boleh lagi. Maka jawapan dia boleh terus sampai ke maghrib. Jelas ya? Jangan kita duk hulu paksa suruh tak nak mak minum juga, tak nak minum juga, hadut kelahi kat situ. Maka jawapan dia boleh teruskan puasa, puasa dia tak batal. Apa-apa petanda yang keluar daripada perempuan yang sedang mengandung sedangkan anak masih ada dalam perut mak, maka darah itu bukan lagi darah nifas. Kalau dia sedang berpuasa, maka puasa dia tak batal. Bahkan kalau cakap dalam bab solat pun wajib untuk dia solat. Tak pencen lagi, tak cuti lagi. Cuti solat tu waktu bila? Bila anak tu keluar, darah yang follow, yang keluar lepas kaki anak tu keluar dah, maka darah yang keluar itu barulah cuti solat. Tapi kalau darah yang keluar, anak dah keluar kepala dah, darah tu duk keluar, maka belum lagi nifas. Jadi nak cerita dalam bab puasa ni ialah kalaulah anak tu confirm dalam perut, maka darah ke tanda ke lendir ke air ke apa segala benda lah, maka puasa dia maka boleh diteruskan kalau larat, kalau mampu nak teruskan. Manalah tahu anak menantu kita tanya, mak ni keluar darah ni, dia mengandung. Mak darah ni ada banyak mana? Sikit je. Batal tak puasa? Dia akan tanya batal ataupun tidak puasa. Maka kalau hukum fiqah tak batal puasa.
Tapi kalau dia mampu untuk teruskan puasa, silakan. Tapi kalau dia dah sakit menggelupur, tak payah pula. Jangan batal, tak batal. Maka yang tu dari segi kesakitan yang lain, maka boleh dia batalkan. Tapi dari segi hukum fiqh, hukumnya ialah tidak batal. Jelas tak di situ? Okey, kita pergi kepada seterusnya pula, ialah dari segi, kejap lagi Ustazah masuk dalam bab fidyah. Okey, dan kita lihat pula dalam bab isu apa? Haid yang bila bulan Ramadan je masalah haid. Haid ni sekejap jalan, sekejap berhenti. Sekejap jalan, sekejap berhenti. Macam-macam isu cerita pasal haid ni. Baik. Bila kita cakap pasal haid yang sekejap jalan, sekejap berhenti ni, katakanlah dia keluar darah haid. Ustazah sebut 1, 2, 3 Ramadan lah, senang. 1, 2, 3, 4 Ramadan dia haid. Tak puasa lah ni, dia haid 4 Ramadan. Sampai 4 Ramadan dia tak puasa. Sebab dia haid. 5, 6, 7 bersih. Bersih. Tunggu 5. Bersih ni dia pun mandi wajib. 5, 6, 7. Kalau perempuan ada catatan tu boleh buat catat. Kejap lagi Ustazah lupa pula. 1, 2, 3, 4 Ramadan dia haid. Tak puasa lah. 5, 6, 7 katakanlah 3 hari. Dia sempatlah puasa Ramadan 3 hari. Dan dia sempatlah sembahyang tarawih 3 hari. 5, 6, 7 tu. Tup-tup 8 Ramadan keluar balik darah. Ya. Kita kena tahu darah haid paling banyak ialah setakat 15 hari. Itu paling maksimum. Paling sikit ialah 24 jam. Okey. 8 Ramadan keluar balik darah. Yang Ustazah nak tekankan isu, puasa Ramadan kita yang 5, 6, 7 yang kita puasa tu, adakah ia termasuk hari qada? Jawapan dia ya. Walaupun kita dah puasa dah. Katakanlah kita ulang balik dia haid 1, 2, 3, 4 Ramadan. Haid. 5, 6, 7 bersih. Okey. 8, 9, 10, 11 keluar balik. 12 dan seterusnya bersih lah tu. Bermaksud mungkin ada setengah orang dia tolak 3 hari ni. Jadi dia puasa lah, dia qada lah 8 hari je, betul? Jawapan dia wajib qada 11 hari. Wajib qada 11 hari. Ustazah memakai pandangan yang bersih antara dia apik 2 kali haid. Haid A dengan haid B selagi masih ada dalam lingkungan 15 hari. Dalam kelompok 15 hari. Haid A baru 4 hari. Bersih 3 hari. Keluar balik 5 hari. Campur tengok berapa? 4, 3, 5. Jadi berapa dah? 9, 10, 11, 12 kan? Maka jangan dia 3 hari tu tak qada. Sebab Ustazah memakai pandangan sekiranya yang bersih itu diapit kiri kanan dia oleh haid, selagi tak sampai jumlah 15 hari, bermaksud yang bersih itu tetap dikira sebagai haid. Jangan kita tolak 3 hari itu, kita qada 8 je. Jadi hakikatnya ialah kena qada sebanyak 12 hari. Jelas tak? Jelas ya? Okey. Sebab haid paling sikit 24 jam, paling banyak ialah 15 hari. Jelas isu tadi? Ni semakin lama semakin berat ni perempuan. Kena bersedia ni. Jadi itu sebab kita ni wanita dan puasa tak habis-habis qada. La Ustazah, selama ni saya kan tak qada 3 hari tu. Saya tolak 3 hari tu sebab saya puasa dah. Saya ambil yang kiri kanan je yang haid tu. Maka itulah yang kita qada tak habis-habis cerita tu. Tu sebab Ustazah kata kalau orang lelaki dia tertakluk pada puasa sunat je. Kebanyakannya lah. Tapi yang kita ni qada kiri kanan atas bawah depan belakang. Macam-macam isu. Tu tak kira lagi yang bersalin Ramadan. 4 anak, 4 bersalin Ramadan. Baik. Jadi faham ya cerita haid tu? Okey. Seterusnya kiraan ni haid ke tidak? Sebab haid paling sikit 24 jam. Tapi ni bila sebut 24 jam maksudnya dia keluar darah haid secara berturut-turut sehari semalam. Tapi masalahnya si A ni, tak nak sebut nama ni, si A ni dia keluar darah haid katakanlah lepas makan sahur tengok-tengok ada darah.
confirm lah dia tak puasa lah. Sebab haid dia tu. Dia tak puasa, dia keluar darah. Kemudian keluar darah pukul 6 pagi tu je. Lepas makan sahur tu, azan je subuh, katalah dia sembahyang subuh dululah. Lepas sembahyang subuh tengok-tengok ada darah. Tapi darah yang keluar tu pukul 6.30 pagi tu je. Lepas tu dia tunggu Zuhur tak keluar darah, Asar tak keluar darah, Maghrib tak keluar darah dah. Stop terus. 6.30 tu je yang keluar darah. Sekali tu je. Bermaksud darah yang keluar pukul 6.30 tu itu bukan darah haid. Andai dia tak cepat-cepat makan, maka puasa dia boleh diteruskan. Tak batal. Sebab itu bukan darah haid. Sebab darah haid ialah sehari semalam. Tapi ni keluar sekali tu je, senyap terus. Maka yang tu bukan darah haid. Jelas tak? Kalau dia tak cepat-cepat makan, tak nampak-nampak darah je, nampak je darah terus terbancuh teh, melo, kopi semua. Cedok nasi makan beria-ria. Yang tu tak boleh dah lah teruskan puasa. Tapi kalau dia tunggu sikit lagi, rasa lain macam ni, darah ni lain macam ni, bukan time dia sebenarnya. Tak apa, tunggu tengok. Tunggu tengok, memang sekali tu je keluar. Bermaksud puasa dia boleh diteruskan. Tak batal dan itulah puasa Ramadan dia. Sebab dia hanya keluar sekali tu je. Dia mestilah keluar, katalah pagi pukul 6.30, lepas tu dalam pukul waktu duha ni dia keluar. Adalah dia keluar. Kita darah haid bukannya keluar straight macam air pipe, mati kita. Keluar straight macam air pipe tu tak berhenti-berhenti. Tu rasanya pucat dah kita. Dia ada waktu berhenti sekejap, keluar sekejap, berhenti sekejap, keluar sekejap. Ini tak. Keluar sekali tu berhenti terus. Bermaksud yang keluar itu, maka bukan darah haid. Manalah tahu anak cucu kita tanya, mak pukul 6.30 tadi keluar darah. Tapi Along tunggu sekarang ni sampai sekarang tak ada dah darah. Sampailah tak ada darah lah. Macam mana puasa Along hari ni? Tanya dah makan ke belum? Dah minum ke belum? Belum. Maka boleh teruskan puasa. Jelas? Baik. Seterusnya lagi ialah kita sebut pula pasal Ustazah nak sebut macam mana nak pilih ya. Dalam bab puasa ni, menahan diri daripada makan dan minum. Okey, itu puasa. Menahan diri daripada makan dan minum. Puasa ni maksud puasa tu, nama je puasa. Kalau sebut nama Ramadan, Ramadan tu bersangatan panas. Tapi kita panggil puasa tu apa? Puasa tu ialah menahan diri. Menahan diri, tak boleh makan, tak boleh minum. Menahan diri daripada buat perkara-perkara yang maksiat. Semua kena tahan diri kita. Jadi maksud takrif pengertian puasa ialah menahan diri daripada makan dan minum pertama, dan melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ada dua tu, menahan diri daripada makan dan minum pertama, yang kedua ialah menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, apa dia perkara-perkara yang membatalkan puasa? Perkara yang membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga badan. Itu perkara yang membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu tu apa sajalah ke dalam rongga-rongga badan. Bila sebut rongga-rongga badan tu pula, apa dia rongga badan tu? Okey, menurut mazhab Syafi'i, rongga badan itu yang pertama ialah hidung. Rongga badan itu yang pertama ialah hidung. Adapun hidung ni, kawasan yang lembik-lembik depan ni tak ada masalah. Ni kita nak korek hidung ke apa ke tak ada masalah, tak batal pun. Tetapi jangan lajak sampai di batang yang keras ni. Hidung perempuan ada tak batang yang keras ni? Ada kan? Jangan lajak, inilah batang yang keras, inilah bermulanya rongga badan. Tapi ada pun yang lembik depan ni, itu bukan rongga lagi. Jadi, senang Ustaz sebut sukatan dia jari telunjuk kita ni, garisan yang pertama. Bukan garisan yang kedua, panjang sangat. Garisan yang pertama. Baik. Katakanlah kita sedang puasa, tak kisahlah Ramadan sunat. Kalau Ramadan lagi busy, asal lepas buka puasa, basuh pinggan mangkuk apa semua berebut lagi tarawih, 4 Ramadan dah tak korek hidung. Persoalannya siang baru teringat sebab siang tak kena masak. Duk goyang kaki saja je. Nak masak petang sekarang. Persoalannya boleh tak korek hidung waktu siang kita sedang puasa? Jawapannya boleh. Asalkan jangan terlajak ni. Garisan yang pertama ni.
Sendiri jari, muat untuk sendiri hidung. Tapi jangan test depan ustazah, buruk berbenar nampak. Lepas-lepas ni try pergi tandas, test lah tengok. Ustazah kata sendiri jari, muat untuk sendiri hidung. Test tengok, oh betul lah. Jangan pinjam jari orang lain, jangan pinjam jari anak. Jari sendiri. Jadi boleh korek hidung. Ni cerita walaupun dengar bunyi macam tak bersih sikit, tapi benda fiqah kita nak kena cerita ni. Hukumnya tak batal. Tapi cuma kepada kanak-kanak kita tak tahu nak cerita apa, koreklah hidung, batal. Bila dia besar sikit barulah kita cerita. Macam kita lah ni lah. Bila besar sikit barulah kita cerita rasionalnya. Sebab apa? Sebab yang ni bukannya rongga, yang keras ni barulah permulaan rongga. Jelas ya? Jangan sampai 5 Ramadan nafas pun susah dah lah. Kenapa lah rasa sesak nafas? Asal Ramadan sesak. Pergi hospital, tu punca dia. Maka boleh. Jelas ya? Okey, pertama tadi hidung. Yang kedua ialah tekak. Ni tekak. Tekak ni. Adapun mulut, itu bukan rongga. Ni mulut yang kita duk nganga ni bukan rongga. Itu sebab bila kita ambil wuduk, kita boleh tak berkomo-komo? Boleh. Tapi kalau air komo-komo tu biar lajak masuk ke tekak, yang tu yang batal. Benda yang masuk ke tekak ni yang menyebabkan batal. Tetapi selagi dia berlegar-legar di ruangan mulut, tak sampai ke tekak, maka itu yang tak batal. Faham tak? Itu kaedah dia. Berlegar-legar di ruangan mulut, tapi tak sampai ke tekak lagi, maka hukumnya tidak batal. Ambil tak tahu nak buat apa, penutup botol, masa kita puasa duk kunyah. Ngak kunyah penutup botol. Tapi penutup botol tu terlajak masuk ke tekak. Batal. Itu contohnya lah. Itu sebab waktu kita sedang puasa, cabut gigi. Asal Ramadan je cabut gigi. Tak Ramadan tak cabut gigi. Heran betul gigi ni. Maka kita cabut gigi masa kita sedang puasa. Tak kisahlah Ramadan ke tak Ramadan, tapi kita sedang puasa. Bila kita cabut gigi, pertama gigi tadi bukan duduk di tekak, dia duduk di lubang mulut. Itu satu. Yang kedua, bila cabut gigi, doktor akan cucuk ubat kebas di gusi. Gusi bukan duduk di tekak, di lubang mulut. Maka hukumnya tak batal. Ustazah, masa cabut gigi tu adalah doktor nurse tu dia sedut-sedut tu lah. Ada yang letak isi air sedut balik. Adalah sikit-sikit sikit-sikit tu terbabas masuk tekak. Yang tu dimaafkan. Cuma jangan kotim dengan doktor tu. Doktor nanti pancuk air banyak-banyak tu kat makcik. Yang tu jangan. Maka selagi mana yang sikit-sikit tu dimaafkan. Baik, doktor cabut gigi. Angkat gigi, terlepas gigi masuk tekak. Maka hukumnya tak batal. Tapi kalau berpakat dengan doktor tu, doktor, makcik nak gigi makcik balik, masuk. Maka yang tu baru batal. Faham tak? Baik. Kita sedang puasa ni tekak ni. Persoalan rasa makanan. Kita rasa makanan adalah secalik kita letak di lidah. Lidah di lubang mulut. Tetapi jangan makanan tadi masuk ke tekak. Itu sebab kita keluarkan balik. Perempuan tak mainlah rasa secalik perempuan. Kali ni cedok gulai kari sesenduk. Cedok gulai kari tu sesenduk. Masuk dalam mulut, komo-komo macam ambil uduk tu. Sebab nak tahu masih manis, tawar, pahit, sekelat semua. Ni komo macam ambil uduk tu gulai kari. Sambal ayam, komo macam tu. Nak tahu rasa dia tu, masih manis tu. Puas hati aku rasa. Maka selagi mana tak masuk ke tekak, maka tak batal. Keluarkan baliklah jawapan dia. Dan komo-komo. Itu nak cerita kata, nak bagi tahu, Ustazah nak bagi tahu bahawa selagi tak masuk ke tekak, sekadar berlegar-legar di ruangan mulut, maka hukumnya tidak batal. Habis tu Ustazah, chewing gum tu yang ada rasa min dia tu, yang tu batal. Yang tu memang confirm batal sebab bila kita kunyah air liur dia kan, campur air liur tu kita telan balik. Sebab apa? Bukan kerana telan air liur tu, air liur yang bercampur dengan perasa chewing gum tu. Tapi kalau perempuan tak tahu nak buat apa, ambil getah barang yang tak ada rasa apa tu, getah ikat rambut, getah barang tu, kita kunyah, ngak kunyah getah tu, maka hukumnya tak batal. Tapi telan getah tu baru batal.
Jadi ustazah nak cerita kaedah dia ialah kaedah dia. Bukannya suruh kalau macam ni kita rasa gulai kari 3 sendok lah kalau macam ni. Maka ustazah nak cerita kaedah dia. Selagi berada di ruangan mulut tak batal asalkan jangan terlajak masuk ke tekak. Jelas ya? Okey. Kita pergi kepada rongga yang seterusnya, namanya telinga. Telinga. Bila sebut telinga ni, memanglah sampai ke gendang tu, itu rongga dia. Sampai ke gendang telinga. Kita gatal telinga. Ni gatal telinga ni, garu kepala ni. Kenapa ni? Kutu ketok kata telinga. Boleh hulur jari korek, hulur jari kita, garu-garu dalam telinga ni. Boleh. Tak batal. Sebab sampai tak ke gendang. Tak sampai pun. Boleh garu. Itu kalau telinga. Okey. Cerita pasal telinga ialah ustazah nak sentuh pasal air termasuk dalam telinga waktu mandi. Kita mandi, tak kiralah pakai gayung ke, pakai shower ke, tiba-tiba air termasuk dalam telinga. Lepas mandi kita rasalah berdengung telinga kita. Kalau tak kerana puasa, kita akan masuk air kedua kan, untuk keluar. Tapi sekarang kita puasa. Bila lepas-lepas mandi rasa berdengung lain macam je telinga kita. Kalau kita masuk air yang baru ke dalam telinga, hukumnya adalah batal. Habis tu nak buat macam mana? Buatlah gaya macam mana pun asalkan air tu keluar. Jalanlah sengit memanjang, asalkan air keluar. Maka yang tu. Tetapi kalaulah kata itu kalau cara mandian biasa. Maksudnya yang hari-hari kaedah mandi kita. Kaedah mandi kita hari-hari apa dia? Iaitu pakai shower ataupun pakai pipe ataupun pakai gayung. Tapi kalaulah kata tiba-tiba puasa tu panas sangat, ajak anak-anak pergi swimming pool. Kita pergi ulu yam berendam kat sungai tu. Mandian itu bukan mandi hari-hari. Tetapi bila kita pergi mandi dengan kaedah yang bukan tabiat harian kita, air termasuk dalam telinga. Hukumnya adalah batal kerana perbuatan mandi itu adalah sengaja. Faham tak? Manalah tahu perempuan ada tong besar, puasa panas sangat, isi air penuh, anak cucu pergi sekolah, duduk dalam tu. Tak keluar-keluar. Lama matuk duduk dalam ni. Air termasuk dalam telinga. Maka bukan hari-hari kerja kita. Mandi macam tu, maka hukumnya batal. Faham tak? Okey, tu contoh tu over extreme contoh dia. Persoalannya ialah kalau kata telinga tu sakit, doktor bagi ubat titis telinga. Maka hukum ubat titis telinga disebabkan oleh sakit, bukan disebabkan oleh syok ni. Maka doktor bagi ubat titis telinga. Bila titis dia masuk meresap ke dalam, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Hukumnya tidak membatalkan puasa. Baik. Rongga yang keseterusnya. Rongga yang keseterusnya ialah ni. Okey, sebab apa ustazah kata ubat titis telinga ni tak membatalkan puasa? Iaitu keputusan seminar fiqh perubatan ke-9 yang dibuat di Maghribi. Mereka buat fatwa di situ ubat titis telinga hukumnya tak batal puasa. Okey. Rongga yang seterusnya ialah lubang kedua-dua kemaluan. Kemaluan depan, kemaluan belakang. Maka hukumnya adalah membatalkan puasa kalau memasukkan sesuatu. Sesuatu tu apa sahajalah. Hukumnya membatalkan puasa. Okey, perempuan ingat ya. Rongga tadi ada 4. Apa dia? Hidung, tekak, telinga dan lubang 2 kemaluan. Okey. Jadi di sini katakanlah seseorang itu penyakit kencing manis, terpaksa cucuk ubat. Diabetes tu kan yang cucuk selalu tu. Dia cucuk di mana? Di perut. Bukan 4 tempat tu kan? Maka hukumnya tak batal puasa. Itu kaedah dia. Asal bukan pada 4 tempat, hukumnya tidak batal puasa. Okey, yang kedua. Kita ada appointment klinik. Jatuh, manalah tahu time appointment, time tu lah kita puasa. Tak kisahlah Ramadan ke, tak Ramadan ke, kita puasa. Asalkan nama kita puasa. Pergi-pergi appointment, doktor nak ambil darah. Kan kadang-kadang kita nak ambil darah, doktor pesan suruh puasa kan malam tu kan. Alang-alang puasa, niat teruslah. Jadi persoalannya ambil darah. Ambil darah adakah pada 4 tempat ni? Tak. Kat sini kan. Maka hukum ambil darah tak batal puasa.
Tak payahlah hari ni ambil darah, tak puasa Ramadan. Maka hukumnya tak batal puasa. Lainlah kalau ambil darah, lepas ambil darah kulai, lembek, pengsan. Yang tu batal lah puasa. Ni kalau tak ada apa-apa ni, maka hukumnya tak batal puasa. Jelas? Okey, seterusnya lagi, manalah tahu pula darah kurang pula. Doktor nak masukkan darah. Jadi doktor masukkan darah ikut apa? Ikut macam ni lah juga. Ikut urat-urat juga. Hukumnya tak batal puasa. Tapi kalau tuang darah dalam ni, minum gak boleh secawan, batal tak puasa? Sama juga, masuk darah juga. Tetapi ini melalui tekak tadi, batal. Dracula lah tu. Maka hukumnya adalah batal. Tapi kalau masuk darah ikut sini, maka hukumnya tak batal. Begitu juga cerita orang yang hemodialisis buah pinggang. Yang dialisis tu kan, yang pusing-pusing-pusing tu. Dari hukum fiqh, maka hukumnya tak batal. Dialisis tu. Cuma Ustazah pernah mengajar di pusat dialisis, pernah bertanya doktor, mereka tak syorkan untuk orang yang buat dialisis ni. Orang yang mengantar tu puasa lah. Mereka tak syorkan orang yang buat dialisis ni untuk berpuasa. Sebab mereka terlalu letih dan perlukan minum air. Cuma Ustazah nak cerita dari segi fiqh, maka hukumnya tak batal puasa. Bukan kita tak boleh pakai fiqh semata-mata, walaupun tak batal, dia kena combine juga dengan medical. Maka kena tanya juga tu. Kalau doktor kata Hajah tak boleh puasa sebab Hajah lemah sangat ni, maka batalkan puasa. Kalau dia nampak Hajah okey, kuat ni, biasa kita bila buat dialisis okey je, tak ada masalah, maka boleh puasa atas seseorang tu. Tapi nak cerita dalam bab puasa, hukumnya ialah tidak batal. Baik, jelas di situ? Okey. Seterusnya ialah dalam bab itu dah. Okey, dalam bab ubat titis mata pula. Titis mata. Titis mata walaupun rasa kelat-kelat ditekak. Juga jadi dari fatwa tadi menceritakan bahawa ubat titis mata hukumnya tak batal. Hukumnya tak batal sebab apa? Kaedah dia bukan 4 tempat ni. Kaedah dia 4 tempat ni je. Baik. Persoalannya ialah kalau orang yang asma, mesti pakai inhaler kan? Inhaler, sap tu. Ataupun tak kira lah pakai sekut hidung ke apa ke, tak kisahlah. Maka adakah batal? Jawapan dia tak batal. Sebab ubat itu jenis wap, jenis asap, maka hukumnya tak batal. Senang kita faham macam ni. Kita buka peti ais, dia keluar wap peti ais tu. Kita duduk depan tu. Alah sejuknya. Batal tak puasa kita? Tak batal. Itulah ubat asma tadi ni. Hukumnya tak batal. Tapi kalau ambil ubat tadi masuk dalam mulut, ambil air, itu confirm batal. Faham tak? Tapi ubat asma tu hukumnya tidak batal. Baik. Habis cerita kat situ, kita lihat pula seterusnya ialah dalam bab hukum puasa bagi orang perempuan yang tak puasa disebabkan oleh menyusukan anak. Baik, sekiranya seseorang perempuan dia tidak puasa pada bulan Ramadan. Sebab apa dia tak puasa pada bulan Ramadan? Sebab dia bimbang air susu dia berkurangan. Okey, sebelum masuk, Ustazah baru teringat, sebelum masuk tajuk tu Ustazah sentuh tadi, Ustazah cerita kepada perempuan nak masuk tajuk fidyah kan. Dalam tu ada cerita sekali. Kejap, saya cerita pasal fidyah dulu. Fidyah. Sebab nanti Ustazah cerita sekaligus je. Bila sebut pasal fidyah, fidyah ni mempunyai 2 fungsi. 2 peranan. Fidyah ni ada 2 peranan dia. Satu peranan fidyah ialah menggantikan puasa Ramadan bagi seseorang yang tidak mampu puasa Ramadan dan tidak mampu qada Ramadan. Itu fungsi fidyah yang pertama. Apa dia? Menggantikan puasa Ramadan untuk seseorang. Bagi seseorang itu yang dia tak mampu puasa Ramadan, sekaligus dia juga tidak mampu qada Ramadan. Itu fungsi fidyah yang pertama. Okey, jelas ya? Ustazah pergi kepada fungsi fidyah yang kedua. Iaitu, fidyah yang kedua ialah denda. Fidyah yang kedua ialah denda. Denda apa? Denda kerana tidak qada Ramadan sebelum tiba Ramadan yang akan datang.
Jelas ya? Ada dua makna fidyah ni. Makna fidyah yang pertama ialah menggantikan puasa Ramadan. Tapi bukan menggantikan untuk semua orang. Untuk seseorang yang tak mampu puasa Ramadan serta tidak mampu qada Ramadan. Itu maksud fidyah yang pertama. Okey, kita tak berapa nampak lagi, tak apa. Maksud fidyah yang kedua ialah denda. Denda sebab apa? Sebab tidak qada Ramadan pada tahun semasa. Okey ya? Ustazah pergi yang pertama dulu. Fungsi fidyah menggantikan puasa Ramadan seseorang. Sengaja Ustazah ulang banyak kali ni. Fungsi fidyah yang pertama ialah menggantikan puasa Ramadan untuk seseorang. Kenapa? Kerana dia tak mampu puasa Ramadan dan dia tak mampu qada Ramadan. Contoh, orang yang uzur, yang sakit tua. Dia uzur, dia sakit tua, tak larat dah, umur 90 tahun, tak larat dah, terbaring je. Tapi dia tak nyanyuk. Dia tak nyanyuk, dia sakit tua, tak larat. Ataupun bukannya orang yang sakit tua tu, Ramadan kali ni dia tak boleh puasa sebab dia uzur, tak larat. Ramadan akan datang, boleh tak? Lagilah bertambah tak laratnya. Ramadan kali ni dia tak boleh puasa Ramadan sebab dia dah uzur, dah tak larat dah. Adakah qada dia boleh buat? Confirm tak boleh buat. Jadi di situlah fidyah tadi, bukan bermaksud dia tak puasa relax macam tu, tak. Fidyah tadi fungsi untuk gantikan puasa Ramadan dia. Jadi macam mana nak buat? Manalah tahu bawah kita ni ada mak ke ayah ke yang kita jaga, mak mentua ke dan sebagainya. Jadi Ustazah bagi contoh dulu sebab ni cerita, sebab on the spot dia jadi macam ni lah ni. Susunan tu mana yang datang dulu je. Okey, itu tadi orang tua yang uzur. Yang kedua contoh lagi orang yang sakit berlarutan. Sakit terbaring je. Dia tak uzur, muda lagi tapi terbaring. Tak jadi macam mana terbaring je. Stroke contohnya. Tapi stroke ni dia ada macam-macam kategori. Ada stroke yang kecil-kecilan dia boleh puasa Ramadan lagi. Ini Ustazah cerita stroke yang memang dah dahsyat pula. Stroke yang dah berat. Yang dah berat, yang makan pun bersuap, hidup pun berpampers, yang tak larat dah untuk puasa Ramadan. Takkan kita nak suruh gagah dia, tak boleh, Ramadan wajib, kena puasa juga. Lagi mudarat kesihatan dia. Jadi orang ni, orang kategori ni, maka puasa Ramadan dia wajib kena buat. Tapi masalah wajib kena buat tu, dia tak boleh buat. Maka fidyah itulah menggantikan tempat puasa Ramadan. Tapi kalau Ustazah, saya bulan Ramadan jatuh sakit, operation appendix. Tapi bulan Syawal saya pergi, rumah tu buka. Maka yang tu fidyah tak? Tak boleh. Kalau dia sakit, manalah tu sakit dia tu tiba-tiba terjatuh dalam bulan Ramadan. Tapi Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah ke sebelum nak jumpa Ramadan akan datang tu, sihatlah balik dia tu. Yang tu hanya sekadar qada sahaja. Ataupun bulan Syakban dia mula jatuh sakit dah, melarat ke Ramadan, tapi semakin beransur pulih dan sihat sebelum jumpa Ramadan satu lagi. Yang tu cukup sekadar qada. Yang Ustazah cerita fidyah ni ialah yang sakit, yang berlarutan, yang pada pandangan mata kita pun memang tak ada harapan dah untuk qada pun. Qada pun tak boleh, puasa Ramadan pun tak mampu, apatah lagi untuk qada. Jadi orang ini, maka puasa Ramadan dia digantikan dengan fidyah. Cakap pasal fidyah macam mana nak ganti dengan fidyah ni? Fidyah ni nak buat apa? Baik, fidyah ni ada dua pilihan. Pilihlah nak yang mana. Asal fidyah ialah satu cupak beras. Satu cupak pula dah Ustazah, nak cari cupak kat mana pula, satu hal lagi. Bersamaan 600 gram beras. Baru nampak. 600 gram beras untuk satu hari. Kalau kita ada ibu, bapa ataupun siapa-siapa yang sakit yang memang confirm tak boleh puasa Ramadan dan confirm tak boleh nak qada dah Ramadan, maka masuk satu Ramadan, dah tahu dah ni confirm Ramadan tak boleh puasa dah, 600 gram beras darab dengan 30 hari. 600 gram beras darab dengan 30 hari jadi berapa? 18 kilo. 18 kilo tu nak bagi pada siapa? Asnaf fidyah. Asnaf fidyah ialah fakir atau miskin. Dua je. Dia tak macam asnaf zakat.
Asnaf zakat banyak, fi sabilillah, mu'allaf wa fi riqab dan sebagainya. Asnaf fidyah ialah fakir atau miskin. Satu hari 600 gram beras kalau nak bayar dalam bentuk beras. Memang asal fidyah ialah makanan asasi. Makanan asasi tu maksudnya kalau kita beras lah. Kalau negara yang makan roti tu gandum lah. Tapi kita cakap negara kita tak payahlah nak pergi negara lain. Kita cerita negara kita je. Iaitu beras. Sukatannya 600. Ustazah, mak saya makan beras perang Ustazah. Habis tu 600 gram beras ikut beras mak saya yang sakit tua ni ke? Jangan bagi beras perang perempuan. Orang tak makan beras perang tu. Keluarga makan beras apa? Basmati. Fidyah ni basmati lah 600 gram. Keluarga makan apa? Beras cap masjid. Cap masjid dengan adik-beradik cap masjid tu, jati ke apa ke segala. Maka itulah 600 gram beras. Faham tak? Darab dengan 30 hari 18 kilo. Terpulanglah perempuan kalau nak keluarkan 2 kilo. Jadi ngam-ngam 18. Ataupun payah sangatlah, usung je lah 20 kilo tu. Kan beras kampit 10 kilo tu. Kan kita beli beras, nak cari 18 kilo kat mana pula. Beli beras 10 kilo tu kan 20 kilo. Terpulanglah nak cedok keluar 2 kilo ke. Ataupun biar je lah, malas lah nak kira-kira dah. Beli beras 5 kilo dapat 4 orang fakir miskin. Kalau 5 kilo, contoh. Kalau 10 kilo, takkan nak pergi buka kat depan rumah dia, bagi kat rumah leha sebelah. Maka bagi dia sekampit, bagi orang ni sekampit. Boleh. Tapi kalau nak bagi kat dia saja 20 kilo, bagilah. Terpulanglah asalkan asnaf dia fakir miskin. Jelas tak? Itu kalau beras memang asalnya adalah beras. Tapi kita boleh diberikan pilihan yang kedua, iaitu nilaian. Nilaian dia apa? Untuk fidyah, satu hari RM4. Tahun ni dia macam diselaraskan RM4. Tapi RM4 ni bukan tetap. Mungkin 3 tahun, 4 tahun lagi, dah jadi RM6. Hari tu tahun 2023, Ustazah tu kata RM4. Sekarang 2030 dah. Tengok-tengok RM6. Ustazah ni kenapa RM6 pula? Dah masa bergerak dulu Ustazah. Ceramah dulu-dulu Ustazah kata RM2 je. Dia berubah tu. Tapi untuk buat masa sekarang adalah RM4 untuk satu hari. Jadi kalau kita ada orang tua yang uzur, orang yang sakit dan sebagainya, yang tak boleh puasa Ramadan dan tak boleh nak qada Ramadan, satu hari RM4, darab dengan 30 hari. Jawapan dia 120. 120 ini berilah kepada fakir miskin. Jelas tak? Ustazah boleh tak nak bagi hari-hari, tak nak kira sebulan? Satu hari RM4. Satu hari kalau rajin nak berulang alik, pergilah. Hari ni RM4, esok pula RM4. Terpulanglah kalau rajin. Samalah 600 gram beras pun. Hari ni 600, esok 600. Boleh. Tapi kalau nak kira sebulan terus, tak kisahlah. Tak payahlah fikir, Ramadan tahun ni 29 ke 30. Sekarang darab 30, sekarang 29 hari. Yang lebih tu dianggap sedekah. Kira je lah 30 tu. Jadi kalau bayar dalam bentuk duit ialah RM4, darab dengan 30 hari ialah RM120. Jelas tak? RM120 itu diberi kepada fakir miskin. Kita tak boleh buat rajin telajak pula. Ada dah RM120 ni. Kita nak pergi rumah fakir miskin namanya Mak Leha. Telajak rajin singgah ke pasar raya beli tepung, susu, apa-apa semua gerbak-gerbuk RM120. Mak Leha 2 plastik, fidyah RM120. Tak boleh. Dia mestilah dalam nilaian asal. Duit tadi. Jelas ya? Baik. Ada juga yang belajar dengan ustazah, dia penyakit kencing manis yang kronik. Kencing manis yang kronik dia ni sampai doktor dah nasihat dah, tak boleh puasa. Ustazah, makcik tak boleh puasa, doktor tak bagi puasa dah. Tapi makcik tak puas hati pasal apa, datang surau sembahyang berjemaah boleh. Nampak sihat, nampak boleh. Bukan maksudnya sihat boleh berlari, itu tidaklah. Maksudnya bolehlah melangkah kaki ke surau sebab rumah berdepan dengan surau. Melangkah kaki ke surau, ataupun kalau pergi surau pun orang bawa kereta sampai kat tangga tu turun masuk, boleh pergi ke surau. Tak puas hatilah sebab Ramadan tak puasa. Tapi doktor tak bagi puasa. Saya tahu makcik buat tipu-tipu. Anak-anak pun pesan, mak jangan puasa, mak jangan puasa. Doktor kata jangan puasa. Hari tu makcik tipu, makcik puasa juga senyap-senyap. Pukul 10, 11 pitam. Bawa pergi hospital, doktor marah. Ni mesti puasa punya pasal. Jadi walaupun nampak segar di luar, segar tu segar cara-cara dia lah. Jadi orang ni memang confirm dah tak boleh puasa Ramadan. Dan qada pun tak boleh. Maka itulah fungsi fidyah tadi.
Sama ada fidyah itu dalam bentuk beras ataupun dalam bentuk duit. Bukan dua-dua sekali, tak. Salah satu pilihan kita. Jelas tak? Jadi, contoh. Katakanlah kalau penyakit tua, mungkin Ustazah tak bagi contoh lah sebab dia semakin lama semakin uzur. Yang stroke tadi ni. Memanglah kita nampak stroke tu memang tak boleh puasa Ramadan dan tak boleh qada dah. Manalah tahu kuasa Allah. Kita bawa pergi berlurut lah, minum air ni, segala orang kata ubat sana sini, semua kita pergi. Bawa pergi berubat. 7 tahun lepas tu sihat, boleh puasa balik. Dah sihat dah. Pada asal memang tak nampak cara dah, doktor pun kata balik lah sebab kalau duduk hospital pun macam ni je. Kita ikhtiar cara-cara lain, manalah tahu kuasa Allah. 7 tahun lepas tu dia sihat. Persoalannya ialah yang 6 tahun yang lepas kita duk bayar fidyah tu, dia kena qada tak? Jawapan dia tak payah. Tak payah dah. Dia puasalah Ramadan pada tahun yang dia confirm lega tu. Sihat tu. Jelas tak? Itu fungsi fidyah. Menggantikan puasa Ramadan yang seseorang yang tak boleh puasa Ramadan sekaligus tak boleh nak qada Ramadan. Tapi kalau Ramadan tu tiba-tiba jatuh sakit, kan? Tetapi lepas tu dia sihat, jangan bayar fidyah ni, jangan. Dia wajib qada. Faham tak? Kalau sakit dia tu boleh sihat, wajib qada. Mana tahu Ramadan sakit, tapi Syawal tak balik rumah. Sebab apa? Pergi rumah tu buka. Yang tu kena qada. Faham tak? Baik. Seterusnya ialah fidyah lagi ni. Sekiranya seseorang itu meninggal di siang hari bulan Ramadan. Siang hari bulan Ramadan. Ini kita waris kena tahu. Dia meninggal di siang hari bulan Ramadan. Mungkin 1, 2, 3, 4 Ramadan puasa macam biasa. Sihat lagi. Ni bagi orang yang sihat yang boleh puasa macam biasa. 1, 2, 3, 4 Ramadan puasa macam biasa. Ajal maut kita manalah tahu. 5 Ramadan sihat pun. Tapi tah macam mana nak jadi asbab terjatuh sikit je. Tersedak je. Meninggal. Tapi dia tak sempat menghabiskan Ramadan di hari kelima tu sampai maghrib. Faham tak? Tak sempat habiskan Ramadan dia sampai ke maghrib. Maka keluarga wajib bayar fidyah pada hari tersebut. Fidyah dia berapa ringgit? RM4. Alah, Ustazah percaya perempuan takkan bayar RM4. Takkan hulur RM5 minta kat fakir miskin pulangkan RM1. Takkan. Paling-paling tidak RM10, RM20 ataupun RM50. Lebih adalah lebih bagus, Allah kata. Jadi kalau dia meninggal di siang bulan Ramadan, tak sempat menghabiskan Ramadan sampai ke maghrib. Walaupun azan maghrib 7.30, termeninggal pukul 7.20. 7.20 meninggal. 10 minit lagi nak habis Ramadan, nak azan maghrib. 10 minit lagi nak azan maghrib. Maka keluarga wajib bayarkan fidyah pada hari tersebut. Bukan mesti hari itu, tapi ingat ada terhutang hari tersebut untuk kita langsaikan kepada si mati. Faham tak? Bayar kepada fakir miskin. Tapi kalau dia meninggal pukul 9 malam contoh, pukul 8 malam, siang tu dia puasa macam biasa. Buka puasa tadi makan banyak, okey je. Lepas sembahyang maghrib pukul 8 malam meninggal. Kena bayar tak fidyah? Jawapan dia tak perlu sebab dia sempat mensettlekan tu puasa Ramadan dia pada hari tersebut. Jelas ya? Okey. Seterusnya pula fidyah juga wajib dibayar bagi perempuan yang sedang menyusukan anak. Dia menyusukan anak, tetapi dia tidak dapat berpuasa pada bulan Ramadan sebab bimbang air susu dia kurang untuk support pada anak dia. Maksudnya dia tak puasa tu bukan masalah dia, tapi masalah untuk anak dia, masalah orang lain. Jadi katakanlah perempuan yang menyusukan anak ni 30 hari bulan Ramadan, dia tak puasa penuh 30 hari tu. Mungkin dia buat selang-sari. Hari ni puasa, esok tak. Hari lusa puasa, tulat tak. Contoh dia buat macam tu. Sebab apa? Sebab setiap hari dia puasa, air susu dia kurang. Anak dia pula bergantung kepada air susu dia je. Contohnya lah. Jadi orang perempuan ni katakanlah Ramadan tu 30 hari, dia dapat puasa 15 hari je. 15 hari lagi dia tak dapat puasa. Qada tetap 15 hari. Dia tetap kena qada 15 hari. Jelas ya? Plus campur dengan kena bayar fidyah. Fidyah tu sebab apa? Sebab dia tak puasa sebab bukan masalah dia. Masalah anak yang dia sedang menyusukan.
Jadi 15 hari qada sebab dia tak puasa 15 hari. Kalau tak puasa 10 hari, 10 harilah qada. Tak puasa sebulan, 30 hari, 30 harilah qada. Katakanlah kita ambil 15 hari je. 15 hari dia tak puasa, campur dengan kena bayar fidyah. Macam mana nak kira fidyah? Kalau kata duit lah, RM4 darab dengan 15, pandai. 4 kali 15 jadi berapa? 60. RM60 bagilah kepada fakir miskin. Samalah perempuan yang mengandung pun. Perempuan yang mengandung, dia tak boleh puasa Ramadan. Sebab apa? Sebab bimbang anak dalam kandungan dia. Mungkinlah ada masalah problem apa anak dalam kandungan, doktor kena maintain ubat. Jadi bulan Ramadan tu dia tak boleh puasa langsung. Jadi bukan sekadar dia kena qada, memang confirm qada plus dengan bayar fidyah. Kalau 30 hari, 30 darab RM4. Jelas jadi RM60 bagi kepada fakir miskin. Jelas tak? Okey. Kita pergi kepada fidyah yang kedua, denda. Fidyah yang kedua ni berat sikit. Yang berkaitan dengan denda. Sebab apa denda? Sebab tidak qada Ramadan pada tahun semasa. Okey. Sebut pasal fidyah yang cerita pasal denda ni, Ustazah nak fahamkan orang perempuan dulu. Terutama perempuan ni, wanita dan puasa. Ada setengah orang perempuan, dia merasakan, contoh ni kita tak lama lagi nak masuk Ramadan tahun 2023 ni. Tak sempat dah nak qada. 2-3 hari lagi nak masuk Ramadan, tak sempat qada. Ada yang tanya Ustazah nak buat macam mana ni, nak bayar fidyah berapa Ustazah, tolong kira. Ustazah pun kira fidyah. Dia patut bila dia dah bayar, lega. Jangan lagi. Tak boleh lagi. Sekadar bayar fidyah saja tak qada, tak selesai masalah. Sekadar bayar fidyah sahaja tapi tak qada, selesai tak masalah? Tak selesai. Ada setengah orang perempuan, dia faham dia tak sempat habiskan qada Ramadan, tak sempat habis ni, bayar fidyah je lah. Bila dah bayar fidyah dia rasa macam lepas dia, lega dia. Sebenarnya tak boleh lega, tanggungjawab qada tetap ada. Kalaulah kata dia tak puasa tahun bila, saya bagi contoh tahun 2017. Lama sikit ni. Tahun 2017 dia tak qada lagi. Ada 5 hari. Katakanlah puasa tahun 2017 tu ada 5 hari. Tak qada lagi sampai ni. Sampai Ramadan, lepas dah Ramadan 2022 ni. Dah nak masuk dah Ramadan 2023 ni. Dah nak masuk dah. Tapi tak masuk lagi lah Ramadan 2023. Katakanlah Ramadan tahun 2017. 5 hari. Habis puasa Ramadan yang 2017 tu, yang 5 hari tu, puasa tu berganda tak? Jawapan dia tak berganda, perempuan. Tara 5 hari pun tak qada, kalau ganda 10 confirm tak qada lagi. Puasa confirm tak ganda. Duk banyak tu lah, kalau 10 hari 10 hari lah. Jangan duk gandakan puasa tu. Walaupun 1 hari lah, jangan duk ganda. 2017 1 hari je tak puasa, naik 2018 jadi 2, naik 2022 jadi 5 hari. Jangan. 1 hari pun tak lepas, naik jadi 5 hari, confirm fail. Jadi puasa Ramadan tetap banyak tu. Jadi kalau puasa Ramadan dia tahun 2017 dulu, kita ulang balik Ramadan tahun 2017 5 hari. Okey, tetap 5 hari. Okey, jelas qada tetap 5 hari. Sekarang persoalannya nak bayar fidyah yang 5 hari tu macam mana? Qada tetap 5 hari, tapi qada plus dengan fidyah. Macam mana nak buat kiraan fidyah? Okey, Ustazah bagi formula dulu. Formula dia ialah, ini formula dulu. Bilangan puasa yang tidak qada, bilangan puasa yang tidak qada, tulis dulu bilangan puasa yang tak qada, darab dengan RM4 kalau nilaian sekarang lah, darab dengan RM4. Darab dengan bilangan tahun. Darab dengan bilangan tahun. Okey, itu formula dia. Bilangan puasa yang tak qada darab dengan RM4, tapi RM4 tu bukan tetap RM4 sampai bila-bila tapi untuk setakat sekarang RM4. Darab dengan bilangan tahun, itu formula. Okey, kita balik cerita asal tadi. Katakanlah yang Ramadan 2017 punya 5 hari. Okey, bilangan puasa yang tak qada 5 hari. 5. Darab dengan RM4. Okey. Darab dengan bilangan tahun. 2017 kan? 2018, 19, 20, 21, 22. Berapa tahun? 5. Kenapa tak kira 2023? Tak masuk lagi. Maka 5 tahun. Darab dengan 5 lah.
Jadi 5 hari darab dengan 4 berapa? 20. 20 kali 5 berapa? 100. 100 kan? 100. 100 tu bagilah kepada asnaf fidyah fakir miskin. Faham tak? Tapi kalaulah kata tahun ni sebelum masuk Ramadan 2023 ni dia dah bayar dah 100. Dah bayar dah 100. Tanya-tanya puasa tak qada lagi. Masuk Ramadan 2023. Kira balik semula. 5 hari darab dengan 4 darab dengan berapa tahun pula? 6 tahun. 5 kali 4 20, 20 kali 6 120. Bayar lagi. Bayar lagi. Itulah namanya denda tu. Jadi itu sebab persoalannya qada dulu baru bayar fidyah. Jelas tak? Okey, Ustazah cerita ni. Yang Ramadan 2017 yang tadi, yang sepatutnya kita bayar 100 tu. Yang sepatutnya kita bayar 100. Katalah sebelum masuk Ramadan 2023, kita dah qada dah. Dah qada dah, 5 hari tu qada dah. Fidyah tak bayar lagi. Qada dah selesai, 5 hari settle. Sepatutnya qada dan bayar fidyah 100. Tapi kita qada saja dulu. Biarlah 2050 pun tetap 100 juga. Faham tak? Sebab nilaian dia tu, kiraan dia tu berhenti di tahun di mana kita telah pun qada. Yang penting puasa dulu, settlekan puasa dulu. Faham tak puan-puan? Faham tak? Formula dia bilangan hari yang tak qada, darab dengan RM4, darab dengan bilangan tahun. Berapa tahun dah? Berapa kali Ramadan dah berjalan? Tak qada-qada lagi. Faham tak kaedah formula dia? Okey, boleh setakat tu? Okey. Ustazah pergi antara yang terakhir. Iaitu sekarang, tadi fidyah ni kita dah faham dah. Sekarang persoalannya, macam-macam persoalan ni. Perempuan tak tanya, Ustazah tanya sendiri, Ustazah jawab. Persoalannya ialah, Ustazah macam mana Ustazah? Saya dah qada. Asal puasa sunat je, niat qada. Puasa Isnin Khamis, niat qada. Segala-galanya lah. Syawal lagi-lagi lah. Asal nama puasa sunatnya niat qada memanjang. Panjang tu. Mat dia pun panjang. Qada memanjang. Puasa sunat je tak ada, puasa sunat kosong lah, niat qada. Asal puasa sunat niat qada. Asal puasa sunat niat qada. Asal puasa sunat niat qada. Rasanya dah banyak dah tu. Tapi masalahnya kita tak tahu dah. Puasa Ramadan kita yang berapa jumlah dah. Yang tak simpan data ni. Yang 5 orang anak bersalin dalam bulan Ramadan, qada, tapi kita tak tanda data dia tu, tak simpan. Berapa hari dah terqada, berapa hari dah tak qada. Tapi kerja kita memang qada lah. Memang tak pernah berhenti daripada tak qada tu. Jelas ya? Seumur kita ni macam-macam dah. Rejab hari tu pun qada, Syakban pun kita qada. Niat qada, apa lagi? Syawal pun niat qada, Isnin Khamis niat qada, hari-hari putih 13, 14, 15 pun niat qada, Muharram ke Zulhijjah ke apa saja nama pakej puasa sunat ni, semua kita niat qada. Banyak dah tu, kita rasa macam banyak dah. Tapi persoalannya kita tak tahu tertampung ataupun tidak. Kan? Tak apa. Yang niat puasa qada tu teruskan. Yang selama kita duk buat tu betul dah, bagus dah, teruskan. Masalah sekarang kita tak tahu bilangan untuk nak kira fidyah. Faham tak? Tak tahu nak kira berapa dah. Nak kira 20 hari ke, 50 hari ke, 100 hari, tak tahu dah. Nak ganda lagi lah, tak tahu ganda yang tahun bila, tak tahu dah. Stres darah pun naik dah. Nak kira fidyah belajar hari ni macam mana ni. Tak tahu dah, ni tak tahu. Okey. Qada tetap teruskan. Jangan berhenti, qada tetap teruskan. Persoalan pasal cerita fidyah ni nak bayar banyak mana. Pasal nak kira tak tahu dah. Perempuan, dalam duit kita ni, senang sebut dalam rezeki kita, duit kita ni, ada kalanya kita bagi dalam bentuk sedekah, betul? Kita bagi sedekah. Bila kita niat nak bagi sedekah, masuklah dalam tabung masjid ke, sedekah lah tu. Jumpa siapa-siapa pun sedekah lah. Ada kalanya kita bagi dalam bentuk sedekah. Ada kalanya bila kita jumpa fakir miskin, kita bagi dalam akad fidyah. Faham tak? Tapi sedekah tak apa. Sedekah maksudnya kita masuk dalam tabung peti besi, tak apa dah, senyap-senyap. Tak payah kita nak bercakap dengan peti besi tu, peti besi ni sedekah, tak payah dah, senyap je.
Datang tabung berjalan, kita pergi kuliah-kuliah mana-mana tabung berjalan tu. Kita tarik tabung masuk dalam tudung masuk tu. Tengok-tengok lah yang aku masuk 100. Yang tinggal RM1 sebulan susah hati. Maka yang tu sedekah tak ada masalah. Tapi yang persoalannya fidyah ni dia kena akad. Pemberi kita lah. Penerima fakir miskin tadi. Maksudnya dia akad. Akad apa? Tak payahlah perempuan cikgu bahasa Malaysia pencen buat karangan panjang. Sesungguhnya saya telah membayar fidyah saya panjang. Tak payah. Cukuplah kalau kita jumpa mana-mana asnaf tadi ni fakir miskin. Ni duit, terimalah fidyah saya RM50. Orang tu pula, terima kasih, mudah-mudahan murah rezeki. Sudahlah tu. Tak payahlah sesungguhnya fidyah saya yang beranak 5 kali anak bulan Ramadan. Tak payah. Tak payahlah nak cerita macam tu. Cukuplah. Contoh makcik, RM50 saya fidyah saya. Makcik tu pun kata, terima kasih, mudah-mudahan murah rezeki. Itulah kabul dia. Tapi kalau makcik tu kata, makcik tak nak, cari makcik lain. Faham tak? Cari makcik lain. Jadi akad daripada kita memberi dan yang menerima tadi. Tak boleh dalam tabung masjid. Tabung masjid ni fidyah tau, fidyah. So, habis tabung masjid kalau dia jawab ya, tak ke lari kita. Maka perlu ada akad di situ. Pemberi kita lah, penerima orang yang nak terima duit tadi ni. Faham tak? Asnaf ni siapa? Fakir ataupun miskin. Jelas tak? Jadi ini kes kalau kita dah blank sangat dah. Dah tak tahu dah. Qada kita tu tercukup ataupun tidak. Qada kita tu dah banyak dah. Puasa, jangan perempuan lepas ni dapat pula formula ni, puasa berhenti terus. Puasa qada tetap diteruskan. Jangan nak dihenti. Tapi fidyah yang kita dah buntu, tak tahu nak kira dah ni. Maka itulah kadangnya kita bagi dalam bentuk sedekah. Sedekah tak perlu angkat, tak apa dah. Sedekah masuk dalam tabung, senyap macam tu tak apa, sedekah. Tapi kalau atas nama fidyah, perlu akad kita yang memberi dan yang menerima. Tak perlulah kita nak suruh dia buat kairangan ayat panjang-panjang. Sesungguhnya saya menerima fidyah daripada puan, nama apa puan ni. Tak payah. Dia ambil duit, terima kasih. Sudahlah tu. Itu pun dah cukup dah. Faham tak? Ini kalau kaedah yang kita dah buntu. Yang tak tahu dah macam mana nak kira, sedangkan qada selalu kita buat. Jelas? Ya? Okey. Boleh tak bagi fidyah? Okey, sebelum nak bagi fidyah kepada fakir miskin di luar sana, scan dulu dalam adik-beradik sendiri. Ada tak? Mungkin ada di kalangan abang kita yang tak mampu, kena buang kerja, ataupun dia sendiri pun buat dialisis ke rawatan ke apa ke, sampai kena cut perbelanjaan. Contohnya lah, ada orang yang kita dengar disebabkan jatuh sakit, jual ni, sampai dah tak ada apa-apa dah. Maka dalam adik-beradik sendiri dulu, scan dulu dalam adik-beradik kita ada tak. Kalau ada, yang tu diutamakan. Kalau dah tak ada, ustazah kaya-kaya belaka, barulah kita pergi kepada luar sana. Jelas tak? Boleh? Okey. Kalau nak bagi fidyah ke pusat zakat pun boleh. Kalau dah susah sangat nak kira, kita pergi pusat zakat, minta dia orang kira, boleh. Tapi kalau dia tanya nak kira macam mana? Tak tahulah ustaz. Saya pun tak tahu apa hari. Qada dah. Yalah berapa hari? Tak tahu. Nak sebut berapa hari nak anggar? Tak tahu. Semua segala benda tak tahu, merah padam dah ustaz tu. Kecil besar aku nampak orang ni. Maka ke pusat zakat pun boleh. Jelas tak? Ataupun mungkin masjid dia ada sumbangan untuk fakir miskin. Masjid ada nak buat sumbangan sepenuh Ramadan ke untuk fakir miskin. Mesti ada jawatan kuasa dia. Maka kita bagi fidyah tadi kepada jawatan kuasa yang menguruskan. Dia nak bagi kita siapa-siapa. Ni fidyah saya sebanyak RM200. Bagi pada jawatan kuasa untuk dipanjangkan dalam sumbangan tersebut. Itu dengan adik-beradik. Kalau dengan anak beranak macam mana? Katalah untuk anak sendiri. Ustazah macam ni. Terpulanglah pada pandangan ustaz-ustazah lain, tapi untuk ustazah sendiri, kalau anak kita sendiri, itu lebih baik kepada nafkah kita, tanggungjawab kita. Bukan fidyah.
Kalau pandangan ustazah. Tapi terpulanglah kalau pandangan ustazah lain. Kalau untuk anak kita sendiri, walaupun dah berumah tangga, itu adalah tanggungjawab kita, nafkah je. Dia fidyah tu bagilah kepada orang yang bukan tanggungjawab kita. Sebab kalau anak sendiri takkan kita nak tengok saja. Nak tak nak kita bagi kat dia. Okey. Seterusnya, habis kan cerita fidyah tu? Ni cerita pasal meninggal pula. Rasulullah sebut, man mata wa alaihi siyam sama anhu walihi. Siapa yang meninggal dunia, dia ada lagi balance puasa dia. Wali dia boleh tolong puasa. Siapa wali tu? Mereka yang layak dapat harta faraid. Harta faraid dah kita dah ambil dah. Maka boleh kita niat puasa. Contoh, saya buat contoh. Kadang-kadang kita terlupa. Sajalah Ustazah nak ingatkan. Dalam kita kegairahan puasa qada beserta puasa sunat lah ni, kita duk puasa qada untuk niat kita saja, aku puasa qada esok hari beserta sunat kerana Allah Ta'ala. Duk niat puasa qada, apa salahnya kalau sesekali kita niat puasa qada untuk mak kita ke, yang meninggal lah, dengan syarat meninggal dulu. Untuk mak kita ke, untuk ayah kita ke, untuk suami kita ke yang telah meninggal dunia. Boleh? Jadi, apa salahnya sesekali kita niat puasa qada? Tapi, nak puasa qada tu mestilah orang tu meninggal dulu. Kalau kata baji tak payah puasa qada. Mah alang-alang rajin puasa, mah tolong qadakan. Yang tu tak boleh. Maka orang tu meninggal dulu. Faham tak? Jadi dalam kegairahan kita puasa qada, puasa sunat untuk diri kita. Apa salahnya sesekali? Contoh sunat Syawal. 2 hari kita puasa qada beserta sunat untuk diri sendiri. 2 hari lagi sebab kita pun tak ponting dah puasa Ramadan. 2 hari lagi kita puasa qada serta sunat untuk mak kita. 2 hari lagi puasa qada dan serta puasa sunat untuk ayah kita. Tapi satu orang 1 hari je. Jangan pula hari ni kita puasa qada, saja aku puasa qada untuk mak aku, ayah aku, suami aku, mak mentua aku, ayah mentua aku. Susun sekeluarga, seketurunan. Tak boleh seorang 1 hari je. Jelas ya? Habis tu ustazah, kalau kita puasa qada untuk mak kita, kita tak dapat apa-apa pahala lah. Perempuan, Allah tu maha kaya. Orang ni, manusia ni, kalau ada RM100, bahagi 2 tinggal 50. Tapi oleh kerana anak yang soleh-solehah ni, bila dia buat sesuatu jasa untuk mak ayah kita, jasa untuk mak ayah kita yang telah mak ayah kita jasa, bukan setakat mereka hidup. Lagi besar jasa yang kita kena buat ketika mereka meninggal dunia. Sebab waktu hidup, mereka boleh berdoa sendiri. Mereka boleh puasa sendiri. Mereka boleh buat amal ibadat sendiri untuk masuk pahala dalam akaun mereka sendiri. Tetapi setelah mereka meninggal dunia, semua itu mengharapkan kepada anak yang soleh-solehah. Jadi, tak salah untuk kita puasa qada untuk mereka. Ya, fidyah kita dah bayar dah di hari meninggal mereka. Manalah tahu kalau ada saki baki lagi yang tak tersettle, maka kita boleh tolong settlekan. Jelas? Waris dia. Waris maksudnya waris tu yang waris yang layak dapat harta faraid. Yang layak dapat harta faraid. Kita ada best friend, baik sangat, tapi dia meninggal dah. Kita nak puasa qada lah untuk dia. Seeloknya yang tu dapat izin keluarga dia dulu. Kalau keluarga dia tak boleh, makcik tak boleh. Apa hak makcik? Kita orang nak puasa untuk mak kita orang? Tak boleh lah tu. Maka tapi untuk keluarga kita tak apa. Yang layak untuk kita dapat harta faraid mereka. Jadi itu sebab sajalah ingatan untuk ustazah sendiri. Jadi dalam kegairahan kita puasa qada untuk diri sendiri. Tapi tak boleh pula saja aku puasa qada untukku serta mak aku. Tu tak boleh lah. Seorang-seorang lah. Maka yang tu boleh. Jadi puasa qada untuk diri sendiri, selain pada kita puasa qada untuk diri sendiri, maka apa salahnya untuk sesekali kita niat puasa qada untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia. Baik, jelas? Baik, ada soalan? Ya? Jadi ada Okey. macam orang yang tak boleh buang air besar. Tube tube. Pakai apa? Oh, sabun tu. Okey. Yang terpaksa dia tak boleh buang air besar biasa. Masukkan benda tu. Okey.
dalam bab memasukkan teropong ni, memasukkan apa saja ni, Ustazah sebut dalam majlis fatwa, memasukkan teropong ke dalam salur kencing lelaki atau perempuan untuk x-ray dan sebagainya, dan memasukkan itu dalam bentuk ubat. Kan? Yang puan tanya tadi dalam bentuk ubat. Maka hukumnya tidak batal. Tak ada pula orang masuk-masuk tu, kenyang aku. Tak ada kan? Maka hukumnya tak batal puasa. Walaupun tadi Ustazah kata benda yang dalam rongga tadi, dalam kemaluan tu tak boleh masukkan apa-apa. Tetapi sekiranya dia berbentuk perubatan, contoh kamera, teropong dan sebagainya, maka hukumnya ialah tak membatalkan puasa. Baik, jelas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, kalau misalnya orang tu semenit, lepas tu digunakan jari untuk keluarkan, tapi tak ada dalam sangat misalnya dekat agak-agak Ustazah kata satu jari tu lah, satu ruas kan. Boleh ke Ustazah? Boleh. Tak puasa? Okey, apa-apa pun asalkan sukatannya setakat ruas yang pertama ni. Okey. Tapi untuk hidung testing lepas ni boleh ruas dah terjawab untuk ruas yang pertama. Sama. Ya. Kalau macam orang yang tak boleh kencing kan, ada penyakit kan, dia pergi hospital tu masukkan tiup kan. Baik. Dia tak boleh kencing. Pergi hospital, doktor masukkan tiup. Masuk kat dalam kemaluan kan. Baik. Adakah batal? Walaupun tadi kata masuk-masuk tu batal. Jadi ia kalau masuk tadi bukan berunsurkan makanan, maka hukumnya tak batal. Ya. Saya nak tanya, macam suami saya tu, dia tak nak makan. Jadi, doktor sudah tepuk perut dia, masukkan susu. Adakah itu batal kalau dia masa Ramadan? Baik, bila tebuk perut masukkan susu, itu adalah sejenis makanan kan, maka hukumnya tetap hukumnya batal. Dan kalau susu itu adalah susu yang permanent, memang itulah tebuk 24 jam sampai bila-bila lah, dan tak tahu lagi bila masa nak buka, melainkan doktor kata boleh buka lah. Kadang-kadang doktor tebuk tu memakan masa, memakan tahun. Itulah fidyah. Ya. Macam orang ni kan, dia tetap dia mengandung. Dia ingat dia period, so takkan yang kena ni anak saya lah kan. Waktu tu bukan bulan puasa, tapi katakanlah bulan puasa. Dia ingat period, so dia nak puasa. Okay kan. Tapi dia pergi hospital, doktor kata dia macam mengandung luar rahim. Tak menjadi. Tu kira macam mana tu? Darah dia. Okey, kalau kes mengandung luar rahim, Tadi kan Ustazah kata bukan darah yang nifas kan. Kemudian tu kegurat. Kalau dah dia mengandung luar rahim dan itu adalah proses keguguran dia, maka itu adalah bila gugur je darah yang keluar tu adalah nifas. Macam mana? Dia tak tahu, walaupun tahu ke walaupun tak tahu ke, tetap dia kira nifas. Dia tak puasa lah. Ya, tak puasa. Termasuklah dia qada lah nanti. Waalaikumsalam. Sampai breast tu kan kita ada spray, dia macam spray tau. Jadi supaya kita punya nafas tak berbau. Ini betul-betul untuk budak-budak yang lain tu lah kan. Boleh atau menggunakan. Okey, yang spray mulut tu, yang untuk nafas tu, paling kurang dia ada perasa. Maka hukumnya adalah batal. Sebab Rasulullah kata mulut orang yang berpuasa itu, walaupun kita rasa macam tak enak aja, tetapi lebih wangi daripada bau kasturi. Tapi jangan perempuan duk ingat, haklah ni memang pitam orang. Oh, bau kasturi, pakai duk depan orang. Oh, bau kasturi, siapa tak bau, tak syurga lah dia. Jangan, haklah ni. Kasturi tu ialah di akhirat nanti. Jadi kesimpulannya kalau pakai benda tu, saya nak sebut tak reti tu, yang brace tu kan, yang tu, maka hukumnya adalah batal. Sebab lagi pun ia bukannya satu darurat. Yang darurat tadi pam asma. Pam asma tu kalau tak pakai, semakin sesak, semakin berat lah dada dia.
Tapi yang ni yang pernafasan ni dia bukannya sampai ke kategori yang kalau tak pakai memudaratkan nyawa dia, tak ada. Sekadar memudaratkan bau je. Baik. Lambat sarapan kita ni. Baik. Ya. Apa dia tak dengar? Gugur. Oh, stroke. Dia tak boleh jadi dia wajib kena bayar fidyah. Okey. Faham. Okey, soalan stroke. Stroke, lepas tu hilang ingatan. Maksudnya tak sedar langsung. Okey, tapi dia tu kenal tak orang? Tak kenal dah. Anak isteri pun tak kenal dah. Anak isteri pula. Tak kenal dah. Tak kenal siapa. Okey. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ialah Islam. Ni tambah setengah jam lagi. Syarat wajib puasa ialah Islam. Yang pertama, kita scan syarat tu ada ke tak ada dalam diri kita. Syarat wajib puasa ni ada 3. Pertama, Islam. Okey, ada. Yang kedua, baligh. Allah terlajak baligh dah. Ada. Yang ketiga ialah berakal. Yang ketiga adalah berakal. Okey, syarat mesti ada 3. Seseorang itu untuk mewajibkan dia puasa Ramadan, mesti ada 3 ni pada diri dia. Islam, baligh, berakal. Jelas ya? Jadi, katakanlah seorang tu dia Islam ada. Baligh ialah ada. Masalahnya dia tak berakal. Tak berakal ni macam-macam. Ada orang tak berakal sebab gila. Ada orang tak berakal sebab koma. Sebab ada orang tak berakal ni sebab apa? Bukan kata ni tak berakal sebab nyanyuk. Kadang-kadang mak kita duduk makan tengah hari dah, mak puasa kan? Mana aku puasa? Ataupun mak puasa kan? Duduk makan ni. Puasa. Dia macam anak-anak kita yang duduk gonggong susu tu. Tanya adik puasa ke? Puasa. Puasa memanjang. Ni yang nyanyuk ni pun dia tak tahu dah. Kejap puasa, kejap buka puasa, azan maghrib, sembahyang subuh, ikut dan dia je lah. Samalah yang cerita tadi ni yang stroke. Lepas tu kalau stroke tadi pula melarat sampai tak kenal siapa-siapa dah. Hilang ingatan. Hilang ingatan tu maksudnya bukan kita kata kita nampak-nampak rasa-rasa lah macam hilang ingatan ni. Jangan. Memang disahkan dah. Memang dah disahkan dah. Betul? Jadi tak cukup syarat ketiga tu. Bila tak cukup syarat ketiga, tak wajib puasa dan tak perlu bayar fidyah. Sebab dia tak termasuk dalam orang yang bertanggungjawab untuk berpuasa. Faham tak? Jadi kalau hilang ingatan ataupun dia dah tak berakal dah. Tapi itu sebab tadi yang bayar fidyah tadi stroke saja tapi akal dia okey. Ini kalau stroke sampai dah tak kenal, dah tak tahu, dah cakap pun tak tahu, tak kenal. Dalam bahasa yang agak kasar kalau saya kata jadi cerdik tak cerdik dah. Maksudnya macam tu. Maka kadang-kadang isteri dia pun dia tak kenal. Ni siapa ni? Tak tahu siapa, tak kenal dah. Dia hilang ingatan dah. Maksudnya akal dia bukan 100%. Bermaksud orang tu tak cukup syarat yang ketiga. Dia mesti ada 3 syarat ni. Jadi bila tak ada je salah satu syarat, bermaksud dia dah tak wajib puasa. Pertama, perlu bayar fidyah? Jawapan dia tak perlu. Sebab sembahyang pun dia tak wajib dah waktu tu. Jelas tak? Tapi Ustaz tak kata stroke yang umum ada stroke yang wajib sembahyang. Kok mana pun kena wajib sembahyang juga. Ini kalau yang melibatkan sampai hilang ingatan. Ada setengah stroke tu dia menangkap otak, dia tak masuk oksigen dan sebagainya, menyebabkan dia tak ingat apa dah. Jelas ya? Okey. Boleh. Satu lagi soalan. Yang really lain pada yang tadi. Maknanya memang saya kalau tak tanya soalan ni malam tadi saya nanti tak boleh hidup. So please saya one more question saja. Satu lagi please. Satu lagi. Tapi dia cakap kuat-kuat. Assalamualaikum Ustazah. Saya nak tanya mengenai haid. Tadi 24 jam kan kiraan haid lah untuk kita sama ada kita boleh puasa ataupun solat ke macam mana kan. Dia berlaku pada saya juga. Contoh, 6 pagi ada.
Tapi lepas tu dalam 8 malam dia keluar balik, keluar semula. Tadi kata Ustazah boleh puasa kan, selagi kita dalam waktu period berpuasa tu lah kan, sebelum sampai waktu maghrib buka. Besok pagi pun dia berlaku yang sama juga. Jadi kiraan macam mana tu Ustazah? Baik, kalau kata keluar one off tu kan, keluar 6 pagi, lepas tu malam keluar sikit, lepas tu esok keluar lagi, macam tu juga sekali. Lepas tu esok malam tu keluar sikit, bermaksud itu tak termasuk 24 jam. Maksudnya kalau kewajipan solat, wajib solat, kalau puasa, wajib puasa. Cuci macam biasa. Cuci macam biasa, tak perlu mandi wajib sebab dia tak dikira haid. Sebab dia tak berterusan. Bila masuk berterusan ni, Ustaz tak katalah macam keluar air paip 24 jam tu, tak. Tetapi antara 6 pagi ke 8 malam tu ada juga selang tengah-tengah tu ada darahnya. Tapi kalau 6 pagi stop terus, tak keluar. Kalau dia puasa Ramadan pun sempat dia buka puasa malam maghrib tu. Okey, jelas ya. Jadi tak dikira haid lagi. Belum lagi dikira haid. Okey. Ustazah buat penggulungan dulu Ustazah buat penggulungan dulu Jadi Ustazah rasa cukuplah sekadar yang dapat Ustazah sekadar perkongsian. Mudah-mudahan yang tahu dapat memantapkan lagi pengetahuan. Yang mungkin kita tak tahu sebelum ni dapat menambahkan pengetahuan. Dan sebenarnya ada lagi waktu-waktu yang mustajab doa, tapi tak apalah. Tak payah ceritalah. Pandai buka sangat. Dah kan tak buka puasa, tak pergi sarapan. Jadi mudah-mudahan perempuan dapat faham. Walaupun Ustazah sebagai pemain ganti. Kalau pemain ganti ni maksudnya tak sehebat pemain sebenar. Sebab ganti je pemain sebenar tu. Jadi tak apa. Jadi Ustazah memohon maaf andai ada terkasar bahasa, terkurang dan sebagainya. Jadi Ustazah memohon berbanyak-banyak kemaafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pengacara majlis.